Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam at-Tirmidzi bab mirasil banin ma'al banat. Wa bi qala haddatsana Abd ibn Humaid qala haddatsana Abdurrahman ibn Sa'd قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. باب ميراث الأخوات. وبه قال حدثنا فضل ابن صباح البغدادي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الموارث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية قال جابر في نزل. هذا حديث حسن صحيح. Dengan sanadnya Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku sakit di Bani Salimah. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat membahagikan harta aku di kalangan anak-anakku, di kalangan anakku? Nabi SAW tidak memberi apa-apa jawapan. Maka turunlah ayat. Allah Ta'ala berpesan kepada kamu, berhubung dengan anak-anak kamu, bagi lelaki dia memperolehi seperti 2 bahagian anak-anak perempuan. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Syu'bah meriwayatkan, begitu juga Ibnu Uyainah dan lain-lain meriwayatkan daripada Muhammad ibn Munkadir daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian satu lagi riwayat daripada Jabir juga. Aku sakit, Nabi SAW datang untuk menziarahi aku. Baginda dapati aku telah pengsan. Dan Nabi SAW datang menziarahi aku, bersamanya itu Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua berjalan kaki. Nabi SAW berwuduk, kemudian mencurahkan kepada saya daripada air wuduknya. Aku pun terjaga. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku boleh memberi keputusan, yakni membahagikan pada hartaku, atau bagaimana aku dapat berbuat pada harta aku? Nabi SAW tidak memberi apa-apa jawapan kepada saya. Jabir ini mempunyai 9 orang adik-beradik perempuan. Sehinggalah turun ayat mawarith, yastaftunak. Mereka itu bertanya kepada engkau, wahai Muhammad. Katakanlah, qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah Ta'ala memberikan kepada kamu fatwa, keputusan berhubung dengan kalalah. Jabir berkata, ayat ini turun berkenaan dengan saya. Abu Isa berkata, ini adalah hadis
hasan sahih. Jadi hadis malam ni hadis yang bab yang ke-6, nombor 296, nombor 2096. Pertama sekali kita tengok tarjamatul bab ni. Bila kita ngaji hadis, tarjamatul bab ni benda yang penting, benda yang dapat menentukan apa maksud hadis tu. Sebab bila imam-imam pengarang kitab ni dia buat satu bab, dia letak hadis-hadis, dia buat mari hadis tu letak di bawah bab, ada maksud lah. Ada maksud. Sebab itulah pengajian hadis ni, kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling penting seseorang tu memahami tajuk bab. Kalau hadis tu tak ada kalau satu hadis kita faham lagu lain, tidak seperti mana hadis tu ada pada bab-bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, itu berarti ada masalah dalam pemahaman kita. Sebab Imam Bukhari ni satu hadis yang sama, dia berulang-ulang, dia mengemukakan beberapa kali di bab-bab yang berlainan untuk memberitahu maksud yang dipahami dengan hadis tu adalah mengikut tajuk tu. Jadi tajuk tu sudah menggambarkan satu dakwah ataupun satu maksud Imam Bukhari. Kemudian kalau tarjamatul bab Imam Tirmizi ni hak paling ringkas, mudah faham. Kalau Imam Muslim tak ada tarjamatul bab, pakai hadis saja. Macam-macamlah pendapat ulama. Kita berpendapat bahawa sengaja Imam Muslim tak mari bab, tajuk tu dia tak mari. Tapi duduk susun comel. Tak ada tajuk tu sebab dia kira tok guru dia Imam Bukhari telah buat tajuk, menyelah kehebatan Bukhari di sebalik tajuk-tajuk kitab dia, Fiqhul Bukhari fi Tarajimih. Fiqhul Bukhari fi Tarajimihi. Mana fiqh Imam Bukhari itu dapat dilihat pada tajuk-tajuk hadis dia. Jadi Imam Muslim ni dia sengaja tak mari tajuk. Pandai-pandai lah. Selalu dia kata pada kita, pandai-pandai kamu waktu beri tajuk. Kalau tajuk paling mudah sekali dalam Tirmizi. Jadi di sini kalau mengikut nuskhah ataupun cetakan India ni, dia ada bab saja. Bab saja, tak ada tajuk. Sebab kita kena ingat Imam Tirmizi ni dia ada juga buah Imam Bukhari. Iaitu ada tajuk tu dia tak letak nama. Bab tu dia tak letak tajuk. Jadi tajuk tu dalam istilah dia panggil tarjamah. Tarjamah. Jadi dalam Sahih Bukhari, panjang hadis-hadis di bawah satu kitab tu ada bab sekian, jarang-jarang dia letak bab saja. Tak ada tajuk. Jadi tajuk tu kena fikir sendiri. Imam Tirmizi ada juga buah lagu tu. Maknanya dia panggil bab bila tarjamah. Bab tidak ada tajuk. Cuma Imam Tirmizi ni kadang-kadang dia buat panggil babun minhu. Babun minhu ni satu bab daripadanya. Mana satu bab di bawah pecahan bab tadi. Baik. Kalau kita nak bincang malam ni, bab yang ke-6 ni dalam nuskhah India bab saja. Tetapi dalam nuskhah Mesir, biasanya kalau kata nuskhah Mesir ni nuskhah Syekh Ahmad Syakir dan sahabat-sahabat dia. Jadi dalam bab dalam nuskhah Mesir dia kata babu mirasil banin ma'al banat. Tetapi hak dalam nuskhah India dalam nuskhah Mesir, dalam nuskhah Mesir terbalik ni, dalam nuskhah Mesir di sini bab tanpa tajuk. Dalam nota kaki mana download dalam group tu kita beri nota. Dalam nuskhah Mesir di sini bab tanpa tajuk. Dalam nuskhah India terdapat tajuk bagi bab ini sebagaimana yang tertera di atas. Kalau kita baca itulah babu mirasil banin ma'al banat. Kadang-kadang oleh kerana benda ni ada dalam nuskhah tu, dalam nuskhah ni
Maknanya kita kena kaji lah. Kena tengok molek. Sebab kadang-kadang ditambah oleh pensyarah. Ada juga. Macam Sahih Muslim tu banyak tajuk tu. Ada tajuk dengan, maknanya hadis-hadis tu ada tajuk, itu tajuk yang dibuat oleh pensyarah hadis. Sama ada Imam Nawawi ke, Qadhi Iyad ke, dan beberapa imam yang lain. Biasalah. Biasa. Jadi hak nak bincang di sini, bagaimanapun tajuk tersebut tidak sesuai. Tidak sesuai. Kerana apa? Kerana anak-anak lelaki adalah asabah. Dipanggil asabah binafsi. Mereka sama ada secara sendirian atau bersama dengan anak-anak perempuan tetap sebagai asabah. Jadi dalam bab pusaka ni, nanti kita akan baca hadis nombor bab satu lagi ni, bab yang ke-8 tu, cerita tentang asabah. Dia gini. Dalam bab faraid ni dia ada ashabul furud. Ashabul furud ni bahagian masing-masing itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 1/2, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8. Ada bahagian masing-masing. Jadi hak tu dipanggil ashabul furud. Kemudian kalau kata anak, kalau kata suami dia ada dua bahagian dia. Sama ada 1/2 ataupun 1/4. Isteri sama ada 1/4, 1/8. Anak perempuan seorang, seperti yang kita bincang pada minggu lepas, kalau tak ada anak lelaki, dia dapat 1/2. Kalau dia ramai, kalau anak-anak perempuan tu ramai, dia dapat 2/3. Jadi kita nak bincang malam ni, dia panggil asabah ni, orang yang mengambil baki yang tinggal secara habis, mana tak meninggal, siapa bersih. Jadi hak mula-mula ni, pembagian faraid kita beri kepada ashabul furud dulu. Siapa dapat 1/2, siapa dapat 1/4, selesai hak tu dulu. Macam contoh kalau seorang tu mati meninggalkan seorang isteri dan seorang anak, maka isteri tadi dapat 1/8, hak baki tu hak anak. Baki tu hak anak. Jadi anak tu dikatakan asabah, mana dia menghabisi. Cuma dia menghabisi tu tak kira lah sama ada adik-adik perempuan ataupun tidak. Kalau ada adik-adik perempuan, dia kena bagilah. Dia dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Jadi balik kepada nota kita ni, mereka sama ada secara sendirian, maknanya anak lelaki saja, atau bersama dengan anak-anak perempuan tetap sebagai asabah. Jadi hak perempuan ni biasanya dikatakan sebagai asabah bighairihi. Asabah bighairihi ataupun asabah ma'a ghairihi, maknanya dia dapat tu ki orang lain. Adapun anak lelaki ni dia dapat asabah binafsi, dia sendiri. Sebab itulah di sini dia kata sama ada secara sendirian atau bersama dengan anak-anak perempuan tetap sebagai asabah, maknanya dia ambil sapu bersih. Kata, jika bab ini diletakkan dengan tajuk babu mirasil banat ma'al banin, seperti mana yang terdapat dalam nuskhah India, bab pusaka anak-anak perempuan bersama anak-anak lelaki, kalau kita kata tak serupa dengan hak dalam nuskhah India ni lah, mana ini kalau kita kata babu mirasil banat, babul mirasil banat ma'al banin, tentu lebih sesuai. Maknanya hak tajuk ni babul mirasil banin ma'al banat tak berapa tepat. Hak lebih sesuainya kata ini pendapat Maulana Said Ahmad Palampuri. Babul mirasil banat ma'al banin, hak ni lebih sesuai. Bab pusaka anak perempuan bersama dengan anak lelaki. Dia kena gitu. Bukan kata bab pusaka anak lelaki bersama anak perempuan, tak. Dia kukuh mana pun hak lelaki ni dia lebih
terdahulu, utama. Sebab apa? Sebab seperti kita bicara, itu kerana anak lelaki ni dia banyak bertanggungjawab lah. Dia kena nafkah kepada anak isteri dia. Kalau ayah dia mati, dia lah kena cara pada adik-beradik dia, perempuan. Mak dia lagi. Jadi beban kewangan tu dia lebih menanggung. Maka sebab itulah dia tu asabah. Panggil asabah binafsi. Jadi kalau dia dapat asabah ni, sama ada perempuan atau tidak, dia tetap dapat. Jadi ini kerana anak-anak perempuan adalah ashabul furud. Anak-anak perempuan ni, dia kalau kira sebenarnya dia ashabul furud. Ashabul furud sekali. Ashabul furud lagu mana? Dia dua keadaan. Keadaan pertama, kalau dia ramai 2/3. Kalau dia seorang, dia dapat 1/2. Itu dia panggil ashabul furud. Anak lelaki dia tak ada bahagian 1/2 ke 1/4, tak ada. Cuma dia kira dia menghabisi asabah, sapu bersih daripada bahagian harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi ada anak perempuan adalah ashabul furud, akan tetapi apabila ada anak-anak lelaki mereka, tetapi bila ada anak-anak lelaki mereka tu anak perempuan, dia akan jadi asabah bil ghaib. Maknanya dia jadi dapat asabah. Jadi tak dikira bahagian 1/2, tidak dikira bahagian 2/3. Macam kita kata dah, seorang itu mati meninggalkan seorang isteri. Lepas tu ada 2 orang anak perempuan, ada 2 orang anak lelaki. Jadi isteri dapat 1/8. 2 orang anak perempuan ni, dia tak boleh nak buat kira hak sebelum pada ni 2/3. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada anak lelaki. Jadi bila ada anak lelaki tadi, dia terpaksa berkongsi bahagian hak lebih tadi. Jadi furuk dia tu bahagian 2/3 tadi terbatal, gugur, dia kena pergi kepada kaedah asabah. Maknanya setelah ibu tadi, isteri tadi, maknanya ibu mereka ni ambil 1/8, hak baki tu 7/8 bagi antara anak beranak, adik-beradik ni. Maka lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Apabila ada anak-anak lelaki, mereka adalah asabah bil ghaib dipanggil. Dia dapat bahagian hak lebih bersama dengan lelaki, dan lelaki mendapat 2 bahagian perempuan. Itu dalam kitab Tuhfatul Al-Ma'i, Syekh Ahmad Palempuri. Sebab itulah di sini Syekh Said ni dia pertikailah tajuk tu tak apa tepat. Mana seolah-olah hal lebih tepatnya tak ada bab tak ada tajuk. Kalau nak letak tajuk, dia kena baiki babu mirasil banat ma'al bani. Dia kena kata anak perempuan tu dapat pusaka bersama dengan anak lelaki. Itu perkara yang pertama. Kemudian cerita ni dah, cerita riwayat Jabir ni, kalau kita baca 2096 dengan 2097, dia daripada Muhammad bin Al-Munkadir dan juga daripada Jabir, daripada orang yang sama. Maknanya ia mengambil riwayat daripada Jabir Muhammad ibn Munkadir. Sama ada dalam riwayat yang pertama ni ataupun riwayat yang kedua dalam bab berikut tu. Dan kalau mengikut Maulana Said Palempuri, dia ada masalah ni pada riwayat yang mula-mula ni. Riwayat yang pertama ni dia ada masalah. Dalam nota tu nombor 2, perawi Ammar bin Abu Qais. Situ pegang sen ni lah, sebab kalau cek mana lain-lain perawi tak ada masalah. Bila hadis ni nampak bercanggah, kita kena pergi cari hak mana nampak, tempat mana lemah, perawi mana, supaya orang main apa dah, main apa-apa dia pergi tuju situ tempat lemah. Tempat lemah, kalau tinju pun dia cari tempat orang rusuk mana, kawan tu patah dosa ni, tempat itulah yang pergi ramai.
Jadi di sini kata dalam kitab Rijal ni, Amr bin Abi Qais seorang yang soduk. Soduk ni benar lah. Tetapi banyak waham dalam periwayatan, banyak keliru, banyak salah. Jadi di sini ada dua kesilapan beliau. Kalau kita baca cerita ni, Jabir ni dia sakit. Nabi bagi ziarah tu, dia tu sakit tu dia suruh dia nak mati tu. Jadi bila suruh nak mati, dia pun tanya pada Nabi, macam mana harta aku ni kalau aku tinggal ni? Aku nak bagi pada anak-anak aku. Nak bagi pada anak aku. Lagu mana Rasulullah? Nabi dia. Hak ni kata Maulana Sa'id, kaifa aqsimu mali baina waladi. Hak ni waham. Waham. Sebab apa? Sebab Jabir ni, Jabir bin Abdullah, dia nikah kemudian. Kalau kita baca dalam riwayat yang kedua tu, dia ada 9 orang adik-beradik perempuan. Jadi Jabir ni, ayah dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Mati syahid dalam peperangan Uhud, dia tak nikah lagi. Lepas tu oleh kerana ayah dia ni tinggal adik-beradik perempuan, dia lah kena jaga. Dia pun nak berkahwin lah. Nabi tanya, kahwin dah tak lagi? Dia kata nikah dah. Abikran am sayyiba, kamu nikah dengan janda ke dengan gadis? Dia kata janda. Nabi tanya, apa jandanya? Ambil hak darah lah. Boleh gurau, dia boleh gurau. Kamu boleh gurau dengan dia. Dia kata tidak. Ayah saya ni tinggal adik-beradik untuk saya jaga ni. Hak apa? Adik-beradik pun kecil. Jadi tak kira lah saya nak balik rumah ni, jadi isteri saya hak sama bahaya dengan adik-adik saya. Boleh tahan turut lah. Kalau kita kata boleh tahan turut, cari lah. Cari bini mana? Duk turut adik kita. Turut adik kita. Kita ni cari bini tu, biar bini kita ni boleh jaga adik-adik. Ni dia duk main selambut sekali. Tak cara konan duk. Susah lah. Jadi Jabir ni dia berkahwin atas rasa tanggungjawab. Walaupun orang molek nikah dengan gadis, tak banyak kaca, tak banyak gapo, gapo dah. Iyalah kebun baru dah. Jadi nikah dengan hak gadis lebih patut, tapi dia utamakan nikah dengan janda sebab hak ada pengalaman, boleh jaga adik-adik ni. Jadi masa tu dia tak ada anak lagi. Tak ada anak lagi tu. Lepas tu surah An-Nisa ni dia turun sekitar awal lagi. Tidak kata lewat. Tahun ke-8, tahun ke-7 tidak. Dia sekitar tahun ke-3, ke-4, ke-5 gitulah. Jadi hak sebut di sini, saya ada bagi harta di kalangan anak saya ni, ini waham. Sebab kalau kita perhati riwayat satu lagi tu, kaifa asna'u fi mali, kaifa aqdi fi mali. Tanya gitu. Saya nak lagu mana dengan harta saya? Tak ada sebut. Saya nak bagi lagu mana harta saya ni kepada siapa-siapa tak ada. Dia kata saya nak macam mana dengan harta saya ni. Mana tak sebut, tak timbul pun soal anak. Jadi oleh kerana Amr bin Abi Qais ni dia soduk orang benar, bukan orang pelawak. Tapi dalam kaedah ni, bila hadis tu bercanggah, kita nak tarjih, kita kena tengok dalam sanad. Kita tengok di sini anak murid Ibnu Munkadir hak lain setara mana. Jadi di hujung hadis ni Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasanun sahih wa qad rawahu Syu'bah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhu an Muhammad ibn al-Munkadir. Riwayat daripada Muhammad ibn al-Munkadir. Maknanya Ibnu Munkadir ni ramai anak-anak murid. Orang seperti Syu'bah, Ibnu Uyainah, mereka ni riwayat tak serupa dengan ni. Hak Imam Tirmizi buat mari riwayat Ibnu Uyainah.
Ni nombor 2097 tu. Jadi Fadl bin Sabbah qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah qala akhbarana Muhammad ibn Munkadir. Jadi dalam istilah perawi hadis ni, dalam istilah pengaji hadis ni, dia panggil muqaranah. Kita kena banding antara dua orang anak murid ni, dak hak mana lebih kemat dalam meriwayatkan daripada seorang guru. Dak. Hak mudah kita katalah. Tok guru kita ni kecek Kelantan Pekak. Dak. Kelantan Pekak. Jadi hak anak murid dia ada Kelantan, ada hak luar. Dak. Hak luar ni pula dengar tu dengar jaga-jaga. Dak. Dengar jaga-jaga. Hak Kelantan ni dengar semua. Dak. Jadi dua orang anak murid ni, dia pun cerita pada orang lain pula. Hak mana lebih dipercayai? Tentu sekali hak lama duduk. Hak faham molek bahasa tu. Berbanding dengan orang luar tadi hak duduk sekejap. Sebab itulah kita nak terima cerita daripada cerita tentang seorang tok guru daripada anak murid. Kita kena tengok anak murid kanan ke anak murid kiri. Kirilah dah. Nak kena tengok. Dia panggil muqaranah. Kita kena buat perbandingan. Jadi sekarang ni nak banding antara Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah dengan Amr bin Abi Qais ni jauh jelak lah. Maka sebab itulah riwayat apa? Riwayat hak sebut cerita tentang anak-anak tu tak tepat. Dia panggil waham, keliru. Keliru dia panggil. Boleh tak? Dia Tirmizi ni kena ngaji rijal, tak ada lagi dah. Jadi benda-benda lagu ni lah orang panggil benda yang halus, rumit dalam pengajian hadis. Mana kita kena banding anak murid. Macam contoh dah. Di peringkat hak atas ni. Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia ada anak dia Salim. Salim seorang lagi Nafi'. Nafi' ni maula dia, hamba dia. Ada ulama buat perbandingan antara Nafi' dengan maula ni hak mana lebih kuat dalam meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ada kata Salim anak dia, ada kata Nafi' hamba dia. Jadi guna benda-benda lagu ni kita kena buat perbandingan bila kita tengok hadis tu macam ada masalah. Macam ada masalah. Jadi kalau kita belajar Tirmizi ni, benda-benda lagu ni dah selalu kita akan jumpa. Begitu juga kalau kita ngaji Nasa'i. Kita ngaji Nasa'i tu dia ada bahagian ni lah, bahagian tak sama di kalangan anak murid ni, dia meriwayatkan hadis daripada guru mereka. Jadi sekarang ni dua cerita yang berbeza. Dasar kerangka cerita tu nampak serupa, tapi ada tempat-tempat tu berbeza. Tempat berbeza tu lah kena diambil kira. Jadi dalam nota nombor 3 tu, ini merupakan kesilapan Amr bin Abi Qais yang pertama. Kerana pada waktu Jabir bertanya, beliau belum mempunyai seorang pun anak. Beliau adalah kalalah dia panggil. Beliau pada waktu tu beliau adalah kalalah. Kalalah ni keadaan seorang tu dia mati dah, ataupun kalau dia mati dia tak ada anak, dia tak ada bapa. Sebab ayah dia tu mati dalam peperangan Uhud. Mati dalam peperangan Uhud, lepas tu dia tak bini lagi, macam mana ada anak. Kalau dia adanya hamish kat tepi ni, mana adik beradik. Jadi keadaan itulah orang panggil kalalah. Kalalah ni tak ada anak, tak ada ayah. Hak atas tak ada, hak bawah tak ada. Hak adanya tepi. Tu. Jadi Nabi SAW bila Jabir tanya, nak buat lagu mana? Harta saya ni saya nak bagi macam mana kepada anak saya? Nabi tak jawab. Maka turunlah ayat yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain al-ayata tu makna baca perhabis sendirilah ayat. Iqra al-ayata ila akhirih. Baca sendiri hadis, baca sendiri ayat sampai habis. Jadi di sini satu lagi dalam nota nombor 4 tu, maka turunlah ayat. Hak ni benda yang agak perlu diberi perhatian jugalah. Bila kita ngaji hadis,
Orang panggil hadis bersabit dengan turun ayat. Dia panggil sebab nuzul ayat. Dah, kalau kita ngaji usul tafsir, memang kita akan jumpa ni sebab nuzul. Riwayat-riwayat tentang sebab nuzul. Kalau asas perlu kita tahu ialah tidak semestinya dalam hadis tersebut maka turunlah ayat. Maknanya disebut satu peristiwa, kemudian cerita turunlah ayat. Tidak semestinya ayat tadi turun kerana peristiwa tadi. Tidak semesti. Biasanya cerita ni boleh dikaitkan dengan ayat ni. Gitu. Cerita ni ada kaitan dengan ayat. Cerita ni difahami oleh sahabat sebagai berkait dengan ayat. Tidak kata sebab. Berlaku peristiwa maka turunlah ayat. Tidak semestinya peristiwa tu sebab kepada turun ayat. Jadi dalam nota nombor 4 tu, turunlah ayat yusikumullah ni, ini tidaklah bermaksud ayat ini turun sebaik saja peristiwa ini berlaku. Maksudnya ialah ia turun berhubung dengan peristiwa seperti ini. Supaya kita baca dalam hadis, Nabi baca ayat. Nabi baca ayat tu bukan kata ayat tu baru turun. Tapi itu adalah Nabi, maknanya Nabi pun sebut dalil Quran. Mana setara Nabi tu, Nabi baca ayat Quran buat dalil. Nabi pun sebut dalil juga. Kalau orang tolak tafsir dalil-dalil ni buat gapo dah. Pas Nabi sendiri sebut ayat Quran, Nabi tu dalil dah. Sebut pula Quran. Jadi biasa dalam percakapan Nabi sebut ayat Quran. Sahabat lagu tu juga, iqra'u in syi'tum. Kamu bacalah. Kamu bacalah, maknanya sahabat mari satu hadis, dia pun baca ayat Quran. Jadi ayat Quran itu bukan sebab kepada ayat Quran itu bukan turun kerana benda tu tadi, peristiwa tadi, tapi ada kaitan. Sahabat buat dalil. Dia panggil istishhad. Sahabat jadikan dalil daripada ayat Quran tadi. Jadi maksudnya ialah ia turun berhubung dengan peristiwa seperti ini. Oleh itu tidak menjadi hal jika ayat ini diturunkan sebelum peristiwa ini atau turun agak lewat daripada peristiwa ini. Maknanya ayat ni yusikumullah ni dia turun kemungkinan sebelum daripada tu ataupun lama pada tu baru turun. Ini kata Maulana Rashid Ahmad Gangguhi dalam kitab dia Al-Kawkabud Durri. Maknanya ini dia pakai mengikut kaedah waliullah lah. Kaedah Syah Waliullah dalam kitab Fawzul Kabir. Riwayat-riwayat tentang sebab nuzul seperti mana yang didakwa oleh sebagian ahli tafsir sebagai sebab kepada turun ayat tidak tepat. Tidak tepat. Sebab dia hanya ada mana-mana kaitan sahaja dengan ayat. Peristiwa tu hanya ada kaitan tertentu, bukan kata sebab kepada menyebabkan turunnya ayat. Jadi dalam ayat tadi Allah berwasiat kepada kalian mengenai pembahagian hartamu terhadap anak-anakmu, iaitu bahagian anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan. Dalam nota nombor 5 ni, kalau kata anak ni yusikumullah fi auladikum, perkataan aulad tu anak-anak kamu, maknanya taklah perkataan ya umum. Dia panggil perkataan ya umum lah. Macam kita kata pengajian pengajian ni ada subuh-subilah kita ngaji tu dalam paper tu. Jadi lafaz anak ni adalah lafaz yang umum yang merakumi dewasa dan kanak-kanak lelaki dan perempuan. Merakumi juga cucu. Cucu kepada cucu yakni anak lelaki kepada anak lelaki ataupun anak-anak kepada anak perempuan dan ke bawah. Umum tu kata. Mana kecil setara mana pun, kalau dia tu ada nama dalam menerima pusaka, dia kena terima juga. Berbeza dengan jahiliyah. Zaman jahiliyah ni, hak boleh terima pusaka, hak mana pergi perang, hak mana boleh pergi pedang, hak mana boleh naik kuda. Hak tak boleh buat 2 kerjaan ni, duk dia.
Sebab itulah perempuan tidak dapat harta pusaka, anak kecil tak dapat. Dewasa tu baru dapat. Syariat kata tidak. Asalkan anak je. Sebab kalau nak buat ukuran, pergi perang, dah payah tu. Payah. Perang bukan ada semua. Lepas tu ada orang tak lagi perang nakut. Dah. Ada tu dia tubuh kecil. Ada tu dia muka jenis lambat besar. Dah. Jadi macam-macam. Jadi sebab itulah dia kira anak lelaki. Anak-anak mana tak kira lelaki ke perempuan, anak, asalkan anak. Maknanya bank kepada seseorang dapat harta pusaka walaupun dia kecil. Pas dia kecil nak buat ke mana? Wali penjagalah. Amanah pula jaga. Jaga untuk anak tu sehinggalah dia dewasa, besar, cerdik, kita suruh pada dia. Iaitu untuk bahagian anak lelaki sama dengan dua bahagian anak perempuan. Seperti kita bincang tadilah. Jadi ayat ni, nombor 9 ni, kata Maulana Said Palampuri, ini adalah kesilapan kedua. Kesilapan Ammar bin Abi Qais yang kedua, iaitu menyebut ayat 11 surah An-Nisa. Sedangkan yang sebenarnya adalah ayat 176. Dia kena pergi pada hadis berikut tu lah. Maknanya kalau kita banding ni, kita buat perbandingan 2096 dengan 2097 tu. Dah. Ayat yang disebutkan oleh riwayat Ibnu Uyainah, iaitu kata turun ayat yastaftunak. Yastaftunak. Tu. Jadi ayat yang terakhir 176 surah An-Nisa. Kalau mengikut yang disebutkan oleh riwayat Ammar bin Abi Qais, dia baca ayat yang ke-11, yusikumullah. Jadi yusikumullah tu tidak sesuai dengan keadaan Jabir tak ada anak. Kalau Jabir tu ada anak, sesuailah. Sekarang ni realitinya Jabir tak ada anak. Dah. Jadi Jabir tak ada anak, dia tidak ada kena mengena dengan ayat yusikumullah. Kalau adanya di ujung surah An-Nisa tu, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kalalah. Kalalah ni dia mati dalam keadaan tak ada bapa, tak ada anak. Jadi hak sebenarnya ayat 176 tu hak sebenarnya. Jadi hak betul di sini riwayat 297. Waktu hak lebih sahih. Sebab dia madar dia panggil. Madar. Madar ni hadis ni mari daripada siapa? Mari daripada Muhammad Ibn Munkadir. Jadi tak kira mari daripada orang yang sama, berbeza-beza cerita. Dah. Jadi bila berbeza, kita kena kita tengoklah anak murid ni. Kita tengok anak murid. Anak murid tu sebut lagu mana. Kedudukan anak murid tu dia ambil kira. Cumanya Imam Tirmizi dia kata hadis ni adalah hadis hasan sahih. Hasan sahih. Dalam nota kita sebelum nombor 5 tu dah dalam Sahih Bukhari nombor 9723 melalui jalan Ibnu Uyainah daripada Muhammad Ibn Munkadir, tidak disebut ayat yang mana satu. Cuba dia kata fanazala ayatul mawaris, butisit. Tu ayat mawaris. Maknanya dalam keadaan mubham, tidak ditentukan. Dalam Sahih Muslim jalan Ibnu Uyainah juga, tetapi disebutkan ayat kalalah. Ayat kalalah. Ayat kalalah ni ayat An-Nisa 190 176. Dan jalan Ibnu Jurayj pula menyebut ayat sebelah An-Nisa sama seperti jalan Ammar bin Abi Qais. Ada juga Ibnu Jurayj ni dia ada juga sama dengan riwayat Ammar bin Qais dalam Muslim. Dalam Muslim ni kalau kita baca dia banyak versi lah. Satu ayat sebut ayat kalalah, satu sebut ayat sebelah yusikumullah, satu tu dia sebut secara mubham turun ayat waris. Dalam Quran ayat waris ada 3 ya.
Surah Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 179. Tu. Jadi perawi itu mungkin dia tidak dapat ingat dengan tepat mana satu ayat mawaris, maka dia kata ayat mawaris secara mutlak. Dah. Tapi hak lebih tepatnya itu adalah riwayat Ibnu Uyainah. Jadi semua ni kita boleh nampak ketelitian ulama ni. Benda-benda halus lagu ni. Dia bahas ni. Hadis ni maknanya hadis ni orang sikit tahu sahih ni. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Nasa'i, dah. Ni bukan apa cerita hadis Nur Muhammad, tak tahu mana. Kitab tu tak ada. Cuma kata juz'ul mafqud. Satu juzuk hak hilang. Hak hilang ni jumpa, bukan jumpa baru buat. Lalu didakwa hak telah hilang. Sedangkan orang hak takik kitab tu, cerita-cerita hadis Nur Muhammad ni, dia ada dalam riwayat Musannaf Abdul Razak. Dah. Musannaf Abdul Razak ni dengan 20 jilid tu lama dah cetak. Tak ada tu riwayat Jabir tu, cerita tentang asal kejadian Nabi Muhammad daripada Nuh. Alih-alih ada orang kata ada dalam kitab Abdul Razak dalam juzuk, satu juzuk tu hilang. Baru jumpa. Tapi ulama kaji manuskrip kata manuskrip tu baru tulis. Dia beri gap Kalau kata adalah. Ada pun kalau perawi tak kemah dah. Lepas tu benda tu bercangguh dengan hadis-hadis yang lain, ayat Quran lain, tak boleh pegang. Jadi benda tu ulama kita ni dia ada kaedah, ada disiplin dalam bahas hadis. Kemudian babu mirasil akhawat. Baru baca hak dia. Tadi kita baca tupai-tupai. Ini bab pusaka saudara adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan ni adik-beradik perempuan sebenarnya dia tak ada bahagian sebagai ashabul furud. Cuma bila si mati tadi tak ada anak. Tak ada anak perempuan. Maka adik-beradik dia itulah boleh menggantikan tempat dia. Jadi hadis ni kalau kita baca lebih kuat hadis tu jugalah. Cuma dia lebih detail lagi. Riwayat Ibnu Uyainah lebih detail lagi. Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah jatuh sakit. Kemudian Rasulullah SAW menziarahi aku dan baginda mendapati aku dalam keadaan pingsan. Nabi cuah air wuduk dia. Jadi Imam Bukhari oleh kerana hadis ni berkenaan dengan wuduk, dia sebut dalam kitab wuduk. Ada. Hadis ni dalam kitab wuduk Imam Bukhari. Tak apalah kita bukan nak caw ke bab wuduk ni. Jadi kalau kita baca hadis ni, bagaimana sepatutnya aku membuat keputusan terhadap hartaku? Atau apakah yang sewajarnya aku lakukan terhadap harta aku? Ni dikatakan Jabir tanya secara mutlak. Tak ada kata nak bagi kepada siapa-siapa, tak ada. Jadi Nabi tidak memberi sebarang jawapan. Dan Jabir pada waktu tu ada 9 orang adik-beradik perempuan. Sebab itulah dia nikah dengan janda. Sebab nak jaga 9 orang. Bukan 2 orang. 9 orang. Kat 9 ni kira lah. Kalau kata ayah dia tu ada lagi dia tu ada lagi anak kecil, dia tu ada adik kecil dah. Adik 9 tahun. Lepas tu dia nikah dengan hak 19 tahun. Dah. Nak jaga aku mana? Sehinggalah turun ayat pusaka, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah yang memberi fatwa kepada kamu. Kalianlah, itu Indonesia tu. Kita ajak Indonesia ni. Baki-baki sikit, nak tarik semua ni tak ada. Orang kata berigak kalian tu. Kita baki-baki lah. Dalam permasalahan kalalah. Jadi Jabir kata berhubung dengan masalahku, ayat itu diturun. Jadi ni orang panggil ayat kalalah. Kalalah ni ayat Quran tu tak apalah, kita baca ni. Peringkat berikut tu. Dalam nota kaki peringkat berikut. Kalalah ialah seorang yang meninggal dunia tanpa ada anak.
tetapi hanya ada saudara perempuan. Dia ada adik-beradik perempuan. Atau beberapa orang saudara perempuan. Dia ada saudara perempuan seorang ataupun beberapa saudara perempuan. Atau beberapa orang saudara lelaki seibu dan sebapa. Jadi keadaan ini dipanggil kalalah. Sebatan kara lah kita kata. Sebatan kara. Tak ada ayah, tak ada mak. Tapi ada adik-beradik. Jadi adik-beradik inilah dapat. Apabila begitu, pewarisan dalam bentuk ini, saudara perempuan mengambil tempat anak perempuan. Tu. Kemudian adik-beradik perempuan mengambil tempat anak perempuan. Dia gisit. Maknanya orang kadang biasa orang tu mati, meninggalkan isteri dan anak. Ni dia meninggalkan anak-anak perempuan tak ada, adanya adik-beradik perempuan. Maka pindah kepada adik-beradik perempuan. Jadi sebelum kalau si mati tadi ada anak perempuan, adik-beradik dia tak boleh. Adik-beradik dia tak boleh. Sebab dia kira orang luar. Sebab adik-beradik dia ni mestilah ada tok lelaki. Ada tok lelaki. Ataupun dia hanya akan mendapat pusaka daripada ayah dia. Jadi bapa nak ambil hak pusaka abang dia nya. Dalam keadaan abang tu ada anak. Jadi hak lebih memerlukan kepada harta abang tadi, anak dia bukan dia. Itu sipil dalam agama. Jadi dia panggil hijab, mahjub. Mana terdinding, ada dinding. Kalau buka luar, tak boleh masuk belakang lah. Harta dah belah mana ada. Sebab itulah dia sesuai. Harta tak belah mana ada, dia ada sekatan tadi. Orang ni dapat, orang ni tak dapat. Kalau tak ada sekatan, boleh belakang lah. Lepas tu hak ada ni anda boleh apa? Boleh lah sama siang. Tak padan. Bagi dengan siapa? Bagi dengan pok dara tu, pok dara ni. Jauh tu. Adik-beradik lelaki mengambil tempat anak-anak lelaki. Gitu. Adik-beradik perempuan mengambil tempat anak-anak perempuan. Ayat ini menjelaskan bahawa jika seorang itu meninggal dunia tanpa ada bapa atau anak kecuali seorang adik-beradik perempuan, maka dia dapat mewarisi harta sebanyak 1/2 harta. Kita tengok lagi kan. Ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun seorang. Falaha nisfu ma tarak. Kalau seorang itu mati tak ada anak. Tapi dia ada adik-beradik perempuan seorang, maka adik-beradik perempuan seorang tadi dapat 1/2. Sama seperti kalau seorang itu mati, dia hanya ada seorang anak perempuan tadi dapat 1/2. Super. Dalam kes adik-beradik perempuan melebihi seorang, fa in kana tasnataini faluhuma thulutsani mimma tarak. Adik-beradik perempuan melebihi seorang, mereka berhak mendapat 2/3 harta. Super. Kalau seorang itu mati, dia meninggalkan berapa? 2 orang anak perempuan. Maka anak-anak perempuan tadi dapat 2/3. Tak ada anak lelaki lah. Tapi kalau ada anak lelaki, dia jadi asabah. Jadi kalau anak perempuan, kalau adik-beradik perempuan tu tadi 3, dapat 2/3. Sama seperti anak-anak perempuan kalau lebih pada 2 dapat 2/3 juga, sama. Jika terdapat seorang adik-beradik lelaki di samping seorang adik-beradik perempuan, maka anak lelaki mendapat 2 kali ganda bahagian perempuan. Ayat ni lah. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa. Kalau mereka tu adik-beradik, lelaki ada, perempuan ada, falizakari mislu hazzil unsayain. Maka bagi lelaki itu 2 bahagian perempuan. Tu dia punya sipil dia. Sipil miras akhwat, adik-beradik perempuan bagi si mati. Inilah hadis yang lebih tepat berhubung dengan kisah Jabir. Maknanya riwayat Ibnu Uyainah daripada Muhammad Ibnu Munkadir daripada Jabir.
Kemudian babun fi mirasil asabah, bab berhubung pusaka asabah. Wa bi qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Wahib qala hadatsana ibn Tawus an abihi an ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Hadatsana Abd ibn Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Tawus an abihi an ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Hadha hadithun hasan wa qad rawa ba'dhum an ibni Tawus an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Ni bahagian asabah. Bahagian asabah, jadi bab ini dalam nota yang ke-9 menjelaskan kedudukan penerima asabah. Asabah ni mengikut ilmu faraid ialah waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu yang ditetapkan. Mana dia tu tak ada disebutkan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, tak ada. Itu dipanggil asabah. Mana dia tunggu hak baki. Dia tunggu hak baki ni kadang-kadang dia tunggu saja. Dah. Saja. Bagi dah. Tak ada lebih. Ada dalam nama, bahagia tak dapat. Berair mata juga dah. Jadi hak dapat terjah lah sikit. Dia dalam Quran ada juga. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba. Bila waktu pembahagian tu ada berlaku, tu hak mari hak ni mari, wilah sikit atas. Tu pandai-pandai jahlah. Tetapi mereka ada kala mengambil semua pusaka. Dia ambil belaka. Habis tu gomo ke dia. Ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu. Ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu. Dan ada kalanya tidak mendapat langsung kerana telah dihabiskan oleh waris fardu. Ashabul furud tu. Gomo habis. Ada kadang-kadang. Jadi bab ni asabah ni panjang lah. Tapi yang kita sebut tadi tu sudah memadai iddah. Itu panggil bab berhubungan asabah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW kata, berikan bahagian faraid kepada ahlinya. Apa-apa yang baki, maka itu untuk lelaki yang paling hampir. Jadi yang pertama di sini Nabi kata, beri kepada ashabul furud dahulu. Kalau kata si mati tu, dia mati, ada 10,000, dia mati tu meninggalkan seorang isteri, seorang anak. Jadi isteri ashabul furud, anak asabah. Jadi kena kira atas 1/8 dulu untuk isteri, kalau baki 7/8 bagi anak. Itu maksud dia. Mula-mula bagi kepada ashabul furud. Al-hiqul faraidah bi ahliha. Bi ahliha tu ashabul furud. Fama baqiya, hak mana lebih, maka diberikan kepada asabah. Mana 7/8 tu diberikan kepada anak lelaki. Jadi dalam hadis ni kata, fahuwa li aula rajulin zakat. Hak baki untuk yang lebih hampir lelaki, rajul zakari. Kalau kita belajar bahasa Arab, rajul ni lelaki dah. Zakar pun lelaki juga. Zakarun lah, bukan dalam bahasa Melayu. Ini hak Arab ni, zakar tu maknanya lelaki. Rajul pun lelaki juga. Cuma rajul ni lelaki dewasa. Zakar tu jantina. Zakarun jantina. Rajul lelaki dewasa. Kalau lelaki tidak dewasa, sabiyun, gulam, dah. Kalau remaja murahik, kalau pemuda syabab, orang tua syekh, dia ada peringkat-peringkat umur tu, dia ada nama dia. Jadi Nabi kata li aula rajul, lelaki yang terdekat. Lelaki yang terdekat ni anak terdekat, bapa terdekat. Tu hak terdekat. Kemudian sebut rajul tu diikuti dengan zakat, sebab takut orang kata hak dapat asabah ni hak lelaki dewasa. Jadi untuk menghilangkan andaian tadi, Nabi kata li aula rajulin zakat, maknanya untuk lelaki yang dekat.
lelaki jantina. Maknanya kalau dia belum balik pun dia berhak dapat. Itu maksud dia. Jadi nota dalam nombor 11 tu ada kita sebut. Kemudian 12, dalam nota 12 ni yang paling hampir dengan si mati ialah anak-anak lakinya. Kemudian anak-anak kepada anaknya, mana cucu dia lah. Seterusnya. Kalau ada cicit. Tapi cicit ni kalau ada cucu tak boleh. Dia tersekat pula. Sebab tu dia kata li aula rajul, hak paling dekat. Kalau ada anak, cucu tak dapat. Anak tak ada, cucu tak ada, baru cicit dapat. Dalam pembahagian pusaka hendaklah didahulukan kepada ashabul furud. Itu kaedah dia. Taqdimul ashabul furud alal ashabah. Kena bahagikan kepada hak ada bahagia yang telah ditetapkan oleh Al-Quran sebelum diberikan kepada ashabah. Jika diberikan kepada ashabah terlebih dahulu, maka ia akan menghabisi seluruh harta. Tak meninggal. Kalau kata si mati tadi tinggal 5 orang anak lelaki, 5 orang anak perempuan, seorang isteri. Kalau bagi sama banyak, mak tu tak tahu nak letak mana tu. Isteri tak itu. Boleh kau anak-anak belaka. Jadi dia kena beri kepada ibu dulu. Ashabul furud dulu. Ini kerana ashabah mewarisi tanpa penetapan qadah. Jadi hak ia ditetapkan qadah adalah didahulukan, kemudian diberikan kepada hak tak ada penetapan qadah dia. Contoh, apabila seseorang itu meninggalkan seorang isteri dan seorang anak, maka isteri mendapat 1/8. Bagi dulu 1/8 dan bagi untuk anak perempuan. Kemudian Imam Tirmizi buat mari sanak satu lagi bagi hadis ni. Dia kata ada juga diriwayatkan hadis ni daripada Ibnu Tawus, daripada ayahnya, secara mursal. Secara mursal ni mana Tawus bin Kaisan ni dia tu angkat kepada Nabi tanpa menyebut Ibnu Abbas. Tak ada dalam nota kaki ni, kita boleh ajar lah. Secara mursal ni maknanya Tawus tu angkat hadis ni kepada Nabi. Dia gugurkan Ibnu Abbas. Jadi tak sebut Ibnu Abbas tu, dia jadi mursal. Kemudian bab berikut tu mulalah wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.